Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi untuk video kali ini dalam sesi perkongsian ilmu kita pada kali ini. Dan sebelum saya nak kongsikan ilmu pada hari ini, jangan lupa like, subscribe dan share YouTube channel saya Kata Beri Erti. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama lagi dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi untuk hari ini saya nak share sedikit perkongsian ilmu berkenaan dengan masalah keganasan rumah tangga. Sejak akhir-akhir ini, semenjak bermulanya PKP hinggalah ke hari ini, kita banyak mendengar masalah-masalah keganasan rumah tangga dan banyak juga keganasan jenayah-jenayah rumah tangga ini telah dilaporkan pada pihak yang berwajib. Tetapi apakah penyelesaiannya dan yang paling penting sekali, apakah puncanya berlaku keganasan rumah tangga? Jadi pada hari ini saya nak kongsi apakah punca utama keganasan rumah tangga menurut pandangan saya dan menurut sedikit pemerhatian dan kajian saya lah. Jadi untuk hari ini, sebenarnya keganasan rumah tangga ni bermula daripada empat malas. Ya, empat malas ataupun dikenali sebagai kemalasan rumah tangga. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Jadi kalau tak pernah dengar, ini adalah hari pertama anda mendengar istilah kemalasan rumah tangga. Apa dia kemalasan rumah tangga? Kemalasan rumah tangga berpunca daripada pasangan-pasangan yang sudah berkahwin, baru dipanggil rumah tangga. Kemalasan rumah tangga berpunca daripada pasangan-pasangan yang telah berkahwin tetapi mereka melakukan empat kemalasan utama yang menyebabkan keganasan rumah tangga. Baik, kemalasan yang pertama, malas untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Taala ataupun dengan Tuhan. Ya, yang mana malas inilah yang paling menyebabkan keseluruhan rumah tangga akan hancur, akan tidak dapat bantuan daripada Allah SWT. Kita kena ingat, orang Islam yang paling penting sekali ialah jaga hubungan dengan Tuhan kita, dengan Allah SWT. Apa dia? Yang pertama, jaga sembahyang kita. Yang kedua, jaga kita punya akhlak kita dengan Allah Subhanahu Taala. Bagaimana jaga sembahyang awal waktu, lepas sembahyang kita buat baca doa sama-sama dengan isteri, doakan isteri, doakan suami. Kemudian apa tadi yang kedua? Yang kedua, apabila kita kena jaga adab dengan Allah Subhanahu Taala. Jaga adab dengan Allah Subhanahu Taala ni maknanya apabila sesuatu berlaku, perkara yang tak elok berlaku dalam rumah tangga, kita kenalah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Sangka mungkin ini sebab Allah nak uji aku, mungkin ini sebab Allah nak tingkatkan keimanan aku, mungkin sebab adalah sebab-sebabnya. Sebab apa? Setiap yang Tuhan lakukan pada kita pasti ada sebab dan ada hikmah dan kebaikannya. Kemudian yang kedua pula, kemalasan yang kedua ialah kita malas nak tahu, kita malas nak ambil tahu hal pasangan kita, baik suami ataupun baik isteri, yang menyebabkan masing-masing tak puas hati. Bila kita tak ambil tahu hal pasangan kita dan kita rasa kita nak bagi tahu tetapi pasangan kita malas nak tahu, akan menyebabkan jiwa kita sentiasa memberontak. Isterinya dengan cara berontak isterinya, suami dengan cara berontak suaminya. Akan menyebabkan satu masa nanti bila angin dah sampai level yang tak dapat dibendung, maka segala-galanya akan keluar dan akan menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, bila suami tak puas hati, bila isteri, bila suami balik kerja, isteri dia ada masalah dia sendiri, dia penat di rumah, tapi suami pun penat di tempat kerja, balik tengok isteri tak sambut dia, isteri terbaring lagi, isteri buat perkara-perkara yang menyebabkan bila suami balik tengok, lah kenapa isteri aku tak sambut aku, timbul simpan. Simpan. Kemudian
lama-lama suami pun simpan dendam, simpan marah, simpan dan dia tidak meluahkan ataupun isteri tak ambil tahu pun hal suami. Kan isteri pun kata aku pun penat juga. Takkan suami aku tak reti nak datang, nak balik sendiri, letak beg sendiri, nak ambil air sendiri dan sebagainya kan. Jadi menyebabkan isteri pun simpan dendam juga. Bila suami asyik cakap, takkan balik-balik tak ada orang layan, isteri simpan dalam hati. Isteri pula semua, aku penat dari tadi jaga anak sekian. Masing-masing ada rasa dendam masing-masing dan satu masa dia akan menyebabkan berlakunya pertembungan dan akhirnya akan menjadi salah satu faktor keganasan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya, kemalasan yang seterusnya ialah kita malas nak tolak ansur dengan pasangan. Apabila berlakunya tadi, malas kita nak ambil tahu hal pasangan akan menyebabkan kita malas nak bertolak ansur dengan pasangan. Sebagai contoh yang tadi kan, dia rasa aku je lah, aku yang penat, akulah yang kerja, akulah yang segala-galanya. Tapi bila sampai-sampai isteri tak layan dan sebagainya, akan menyebabkan dia malas nak tolak ansur. Yang penting aku. Kan engkau settle lah urusan kau, barulah boleh layan aku dan sebagainya. Kan isteri pula dengan aku dah siapkan makanan, aku dah ada mengungkit dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan berlakulah pertembungan dan antara juga faktor keganasan rumah tangga ialah sebab masing-masing tak nak tolak ansur. Sedangkan dalam keluarga, dalam rumah tangga, antara faktor utama kebahagiaan ialah saling bertolak ansur dan tidak berkira. Maknanya apa? Maknanya kalau kita faham, kita kena faham pasangan, kita kena bertolak ansur dengan pasangan. Maknanya kita sentiasa memberi. Dalam kebahagiaan, dalam rumah tangga, persoalannya bukan siapa yang betul ataupun siapa yang salah. Persoalannya ialah kita mesti lebih banyak memberi kepada pasangan kita. Terpulang sama ada isteri ataupun suami. Antara apabila kedua-duanya tidak ada tolak ansur ataupun tidak saling memberi, maka bila sesuatu berlaku, sikit saja geseran yang berlaku akan menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga, dengan marah suaminya, dengan isteri merajuknya, dengan masing-masing tidak pula ambil kira soal ketuhanan tadi, akan menyebabkan masing-masing berlaku keganasan rumah tangga dan menyebabkan rumah tangga akan goyah. Dan yang paling penting sekali, kemalasan yang keempat ialah kemalasan kita malas untuk kita nak baiki diri kita sendiri. Kan setiap kesalahan pasti adalah berpunca daripada kelemahan diri kita sendiri, bukan daripada Allah, bukan daripada Tuhan kita. Jangan salahkan Tuhan kita. Kenapa keluarga kita tak bahagia? Kenapa keluarga kita hancur? Kenapa keluarga kita goncang, goyang dan sebagainya? Ini semua kita kena letakkan kesalahan pada diri kita. Jangan rasa kita baik. Bila kita rasa kita baik, itu menunjukkan kita ada masalah hati. Kan, bila kita rasa kita baik, ingat, bila kita rasa kita baik, itu menunjukkan kita ada masalah hati. Jadi baiki diri kita, ambil masa untuk kita baiki diri. Malam-malam bangun tahajud, istighfar, dapat semayang 2 rakaat pun tak apalah. Ataupun dapat bangun muhasabah diri kejap sebelum solat subuh. Aku ni banyak buat salah dengan pasangan aku banyak buat salah dengan suami aku banyak buat salah sebab tak layan dia. Suami pula, aku banyak salah dengan isteri aku rasa aku je betul, aku tak layan isteri aku elok-elok. Aku kadang-kadang pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Itu akan menyebabkan hati kita akan lebih merendah diri dan hati kita akan saling, insya-Allah, saling memberi dengan pasangan kita, dan dengan secara automatiknya kita akan mudah bertolak ansur apabila kita utamakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita utamakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Jadi kita kena ingat, rumah tangga kita, punca kebahagiaan bukanlah duit, bukanlah kemewahan, bukan rumah yang besar, bukan kereta yang hebat, bukan kereta mewah yang canggih-canggih,
Tetapi punca kebahagiaan rumah tangga ialah apabila kita utamakan Allah, apabila kita utamakan Rasul, apabila kita utamakan syariat-syariat Allah dan Rasul di dalam rumah tangga. Itulah kebahagiaan yang sebenar. InsyaAllah hati akan tenang. Baiklah, jangan lupa share, like dan subscribe perkongsian ilmu ini supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.